Mio menjalankan perniagaan ini sejak September tahun lalu berbekal wang simpanan sendiri. Beliau turut mengambil beberapa pemain hoki sebagai pekerja. Namun jurulatih kelahiran Perak ini berdepan dilema apabila KHM ambil keputusan menganjurkan liga secara camp kuarantin selama 3 minggu bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ia masalah besar kepada Mio. Macam saya, kita tak boleh nak bagi komitmen untuk menyertai kejohanan. Kita tak boleh join sebab kita ada perkara yang because pendapatan daripada hoki ni tak banyak. Okay? Ada setengah tim kontrak 3 bulan. Ada setengah tim yang ada duit sikit 6 bulan. Dulu setahun. So pemain-pemain ada pendapatan dan boleh fokus. Tapi bila tempoh kejohanan semakin pendek, tak ada pasukan yang nak bagi kontrak untuk setahun. Jadi macam kami ni jurulatih dan juga pemain-pemain terpaksa cari alternatif lain untuk kita cari makan. Saya pun dah berbincang dengan pengurusan pasukan UiTM dan saya telah bagi maklum yang saya tidak dapat untuk menyertai kejohanan ni lah. Sekiranya format pertandingan dibuat sendiri rupa, saya berhenti kerja dan membuka perniagaan. So for me is 100% lah. 100% as compared to hoki. Harap jurulatih baru nanti akan dapat mengekalkan apa taktikal kita dan harap player pun dapat memberi kerjasama yang sebaiknya lah, sepenuhnya lah kepada jurulatih baru. Setiap hari, seawal jam 7 pagi, Coach Mio akan mula membuka premis ini sebagai persediaan untuk menjalankan perniagaan. Selama 12 jam, beliau akan berada di premis ini untuk memastikan segalanya berjalan lancar sekaligus terpaksa melepaskan minatnya, cintanya kepada pasukan hoki UiTM untuk Liga Hoki Malaysia 2021. Fazil Azmi, Nadia Arena. Persiapan Joy Treble musim lalu Universiti Kuala Lumpur pula lebih lancar. Pihak pengurusan UniKL sudah mengatur jadual ujian swab untuk semua pemain dan pegawai Ahad ini sebelum melaporkan diri untuk sesi latihan pertama minggu depan. Ia menyaksikan UniKL antara pasukan paling awal yang akan memulakan sesi latihan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Konfederasi Hoki Malaysia. Bagi pasukan UniKL, kami memilih home base training sebagai fasa persiapan pasukan. So dijangkakan Ahad ni kita akan menjalani ujian swab test yang akan melibatkan semua pemain, jurulatih dan juga ahli keluarga. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan mulakan latihan kita pada hari Rabu depan. UniKL mengekalkan hampir 80% pemain musim lalu di mana skuad berpangkalan di Bangi Selangor ini tidak menggunakan khidmat pemain import. Namun UniKL tetap dianggap pencabar utama LHM 2021 dengan berpeluang menjulang trofi pertama iaitu Piala Sumbangsih menentang Tenaga Nasional Berhad. Sementara itu, KHM melanjutkan tarikh tutup pendaftaran pemain dari Ahad kepada Rabu depan. Keputusan ini diambil memandangkan badan induk itu sedang menjalankan rundingan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk beri lampu hijau kepada pemain berstatus pelajar sekolah menyertai Liga. Ia juga untuk beri peluang kepada pasukan menyelesaikan isu pemain bekerja untuk mendapat kelulusan majikan bagi menyertai kem kuarantin selama hampir sebulan. Kita telah sebulat suara berbincang dengan setiausaha saya dan juga berbincang dengan presiden saya. Kita telah membuat keputusan kita akan lanjutkan kerana kita mengharapkan macam ada sesuatu green light lah. Kita tengah tulis surat apa semua dan kita telah tunggu reply lah. Sekarang kita tunggu reply. Kita pun telah membagi tahu semua pasukan untuk bertenang, bersabar untuk kita tunggu balasan. Usaha-usaha yang beberapa pasukan tu untuk semua untuk pemain-pemain sekolah ni itu yang sepatutnya diadakan daripada yang we take foreign players or whatever. I didn't say that they are not good, but better we find our own talent from our own country, from our own state. Saya tak boleh terima tadi. Baru satu paket beras je dekat atas bahu dah macam penat. Lainlah kalau 5 paket Bazli ni. Dah semput bawa satu tu. Mana beras tadi? Tak nak bagi kat kita ke? Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Okeylah, bye. Okey. Bye Bazli, bye-bye. Bazli. Okey, kita sekarang serius sikitlah Bazli. Sepatutnya Liga Hoki Malaysia sepatutnya start
Januari. January, Tapi yes. sebab apa lagi lah, COVID kan, semua benda pasal COVID. So sekarang ditunda ke Mac. Tapi tak boleh ke macam tunda lambat sikit ke apa, sebab dia macam clash kan dengan peperiksaan SPM, STPM yang membabitkan pemain-pemain muda lah, TMB Thunderbolt dan juga Sabah. Saya setuju, Ed. Sepatutnya tunda buat pertengahan April, bulan puasa. Nanti raya pertama kita buat final lah. Oh, seronok. Wow, jawapannya pedas. Betul lah ni. Okey, sebenarnya ia bergantung kepada kalendar antarabangsa di mana untuk international competition bermula pada Jun di mana skuad kebangsaan akan menghadapi Piala Sultan Azlan Shah. Ini bermakna sebulan sebelum itu perlu melaporkan diri dalam kem latihan kebangsaan. Jadi ini ialah tarikh yang paling sesuai berdasarkan perbincangan KSM dengan pasukan-pasukan setakat ini untuk menganjurkan Liga Hoki Malaysia tak nak clash dengan international competition. Soalnya sekarang ni clash dengan tarikh peperiksaan itu mewujudkan persoalan di mana pemain-pemain berstatus pelajar tidak boleh menyertai saingan liga kerana kita lihat SPM dan STPM berlangsung ketika Liga Hoki Malaysia dilangsungkan. Namun dalam soal ini, berdasarkan kenyataan daripada Datuk Seri Anil tadi, pengurusi jawatankuasa pertandingan, kalau boleh dia tidak mahu pun pemain-pemain yang mengambil SPM atau STPM untuk menyertai Liga. Kerana apa yang penting masih lagi berpegang kepada pesanan bapa Hoki Malaysia, almarhum Sultan Azlan Shah. Apa-apa pun jadi, kena ada pelajaran di kalangan pemain-pemain hoki negara. Dan atas faktor itu kalau kita lihat pemain kebangsaan atau pemain remaja kebangsaan, majoriti daripada mereka lulusan universiti. So pengorbanan lah LHM. So terpaksa juga nak tak nak 11 Mac. Kalau tidak clash dengan international punya fixtures kan. Alright, okay. Bazli, macam mana pula dengan pasukan-pasukan yang nak buat home quarantine ataupun camp quarantine? Siapa pasukan yang sebenarnya dah bersedia untuk berlakukan sedemikian? Okey, setakat ini memang ada banyak perdebatan di kalangan pegawai-pegawai pasukan. Ada yang pilih home quarantine, ada yang pilih camp quarantine. Tetapi setakat ini kita mendapat maklumat bahawa 4 pasukan sudah pun membuat keputusan untuk memilih home quarantine di mana UniKL dan UITM. Terengganu Hockey Team mereka memilih 2, iaitu home quarantine dan camp quarantine, memandangkan ada pemain-pemain dari Sukma Terengganu dan pemain-pemain senior mereka boleh diberikan kelonggaran untuk memilih home base quarantine. Tapi untuk camp quarantine, Maybank mengambil keputusan untuk mengadakan camp latihan mereka di Bangi, Selangor. Saya mendapat maklumat minggu depan mereka akan menjalankan ujian swab dan akan melaporkan diri di Bangi, Selangor. 1 pasukan akan kekal di sana, sementara 4 lagi pasukan. Dia orang tak buat keputusan lagi kan? So far belum, tapi dalam masa yang terdekat ni hari Sabtu, Sabah akan decide sama ada home quarantine atau camp quarantine. Mereka akan buat keputusan. Tapi buat masa ini memang semua tengah sibuk. Tapi kita kena tahulah kerana apa yang paling penting ketika ini ialah perbezaan antara home quarantine dan base home camp quarantine. Ini ialah 2 perkara yang sangat berbeza dan pastinya ia mempunyai kaedah-kaedah yang sangat-sangat berbeza. Kan? Buat masa ini pasukan-pasukan yang belum membuat keputusan ini mereka sedang berbincang home quarantine atau camp quarantine mana yang lebih sesuai. Kalau kita lihat kan, home base quarantine ini memerlukan... nak tanya macam mana, apa bezanya home base dengan ni? Bazli penat je berdiri kat situ cakap kan. Kita macam tak ni. Tapi saya nak terangkan yang home base quarantine dulu. Macam Ia perlukan satu disiplin tinggi kerana bukan saja pemain tapi ahli keluarga mereka. Family juga kerana kan. terbabit sekali. Mereka tak boleh keluar makan kedai mamak yang sekarang dah boleh makan 1 meja lebih daripada 2 orang. Tak boleh pergi taman permainan untuk riadah petang-petang. Tak boleh pergi shopping mall. Kena mengambil pendekatan kuarantin. Dia efek lebih ramai individu daripada camp quarantine. That's why disiplin sangat penting kalau yang nak pilih home base quarantine. Berbeza dengan camp quarantine. Camp quarantine, satu pasukan duduk dalam satu kawasan macam perkampungan sukan dan senang untuk dikawal seperti kata Dayang. So I think buat masa ini pasukan-pasukan sedang decide. Tapi bila camp quarantine tu, when are they going to start? Bila dia orang akan start camp quarantine? Camp quarantine selepas mereka buat swab test lah. Contoh tadi macam pasukan UDKL, Ahad ni mereka buat swab test, Rabu dah orang dah sampai league ni semualah habis. Sehingga 10 Mac di mana perlu lapor diri dalam camp quarantine
Liga Hoki Malaysia, Okey. 11 hari bulan Liga bermula. So secepat mana yang sepatutnya tim yang belum decide ni membuat keputusan home ataupun camp quarantine? Yang macam Bazli? 4 tim tadi itulah. Ya, anything happen, diorang kena decide sebelum 10 Mac. Okey. Alright, kalau mereka tak nak buat latihan, itu terpulang kepada pasukan. Tapi kalau lambat sangat nak decide ni, bila masanya dia nak prepare betul-betul before Liga That one itu Itu tanggungjawab jadi dia satu orang lah. persoalan yang besar. Itu, That's why pihak pengurusan sekarang tengah sibuk, tengah tanya, macam mana you all nak buat camp quarantine, macam mana nak buat home based quarantine. Itu menjadi perdebatan di kalangan pegawai hoki negara ketika Sebab ini. benda ni urgent juga kan sebenarnya. Tak cukup masa pun nak decide betul-betul. Macam Dayang pemain kan. Dia tiba-tiba sangat I concern. passionate. Dia pula. Dia nak final, Tim macam mana? dia nak final Liga Hoki Malaysia pada raya pertama tu. You jangan nak ni minta-minta yang mepek-epek Dia ya. nak bertugas hari tu ke Fazli? Wow. Thank you Fazli. At least sekarang apa yang pasti Liga Hoki Malaysia akan go on. Itulah sebenarnya good newsnya. Thank you so much Thank Fazli. you. Nanti bagi beras ya. 5 paket. 5 paket kepada Dayang dan juga Adlin.